ni banyak sungguh. Mulut ni duk mencaci. Duk ngopak, dengar tekok ke, menyakitkan hati orang. Banyak laknat. Banyak melaknat agak. Sikit-sikit ugang kata. Sikit kat lidah ke tidak bertulang. Lepas tu perempuan ni mulut dia sedap. Dia kata tu tak bagi. Oh panggil. Tak ada bagi. Kalau baca ada bagi. Ni dia cukup nahu pula. Cukup sifat dia. Betul tak? Ni baca tak ada bagi. Ikut nak kata. Ikut kata di mulut, ikut kata di hati. Gitu. Wa takfurnal ashir. Dan banyak kufur kepada ahli keluarga. Terutamanya suami lah. Banyak nak lawan suami. Banyak tidak taat suami. Dia kata gitu. Kerana apa? Suami tu bagus dah. Ajak kepada kebaikan dah. Suami tu perangai tu sifat suami lah. Tetapi kadang-kadang nak jadi lawan suami tu banyak. Macam tu. Jadi dia kata wa ma ra'aitu minna qisati aklin wa dinin aghlabu lidhi lubbun minkunna. Dan aku tidak melihat yang paling banyaklah kekurangan. Ada dua kekurangan wanita dia kata. Naqisatu aklin wa dinin. Apa maksudnya? Kurangnya dari sudut akal, yang kedua dari sudut agama. Maka tak puas hati lagi wanita ni. Pasal apa kurang pula akal, kurang agama, kurang. Padahal sama cerdik ni. Pasal apa Rasulullah ni? Pasal apa mu kata kami ni kurang agama? Maknanya kami ni tak bertakwa ke apa dia berbanding dengan orang lelaki? Bukan, Rasulullah kata gini. Maksud kurang akal wanita ni adalah mu perasaan kedek dia kata. Apabila dalam mahkamah contohnya lah dibawa saksi, maka 2 saksi lelaki sama dengan 4 saksi perempuan. Saksi-saksi. 2 saksi lelaki sama dengan 4 saksi perempuan. Maknanya kalau 1 saksi lelaki sama dengan 2 saksi perempuan. Jadi dia tak cukup. Ada sebab lah. Dan dia kata, kalau dari sudut kurang agama pula, contohnya boleh puasa. Kalau lelaki puasa semaya 30 hari, tak cukup ke? Dia kata, wahai wanita. Jadi hadis ni dia kontroversi sikit sebenarnya. Kalau golongan liberal, orientalis, dia ambil hadis ni, dia kata bahawasanya orang Islam ni menghina wanita. Dia meletakkan wanita ni kurang berbanding dengan lelaki, malah meletakkan wanita ini banyak ahli neraka. Saya urai satu-satu. Nombor 1, kenapa wanita ini diperintahkan banyak bersedekah dan banyak istighfar? Kerana tadi, sifat wanita ni ada kecenderungan nak kawal lidah tu susah. Jadi macam mana nak kawal lidah tu? Kena banyak istighfar. Jadi perkataan yang tidak elok tu gantikan dengan perkataan-perkataan yang elok. Bila kita biasakan dengan istighfar dan zikir-zikir lain, maka kalau latah pun latah boleh lah. Saya cuba tengok kalau tangan latah kita tubik gap. Malu betul deh. Sebab ada juga orang latah tu lebih orang tino. Latah-latah tu biar orang jatuh ada juga. Tapi tak ada orang kerana ustazah yang membuduk lagu ni. Dia sebenarnya di basing. Dia boleh je. Okay. Tapi pasal apa latah-latah tu biar tak molek? Sebab dia ajar diri sebut tak molek. Apa kata kita ajar diri dari luaran zahiriyah, batiniyah. Zahiriyah ni mana lidah kita ajar sebut molek. Hak batiniyah ni kita sebut untuk istighfar. Supaya ingat diri sama, khabar diri sama. Kalau rasa nak marah apa, dia orang tengok ke bila nak marah lagu ni. Dia tersing tengok. Cuba baca Imam Ghazali tulis. Tengok ni panah, tersing. Masih terdengar dah sekeliling. Lepas tu rasa berasak kepala. Betul tak? Kalau nak marah lagi ketak degang. Ni dalam Imam Ghazali sebut, orang jatuh pun kita juga. Tapi saya cerita orang tengok. Maka ketika itu, mata tu besar. Orang merah nak marah lah ni. Itu sifat kita. Maka ketika itu, mulut tubik dengar tidak khabar. Bila tubik mulut dengan tak khabar, tak terkawal, maka sifat wanita pula emosi tu menguasai. Ni dia balik kepada sifat asal wanita. Antara wanita dengan lelaki, Allah bagi keistimewaan. Pertama, dari sudut akal, sebenarnya lebih kurang. Jah lelaki dengan perempuan. Dua-dua boleh cerdik. Dua-dua boleh kerja. Dua-dua boleh menego. Dua-dua kalau nak jadi pelajar terbaik pun boleh. Malah kadang-kadang wanita tu lagi cerdik lagi di sekolah daripada orang lelaki. Tapi semua kalau kita perhatian lagu ni, budak perempuan dia cerdik awal. Betul tak? Tapi boleh tua sekat tu lah.
Tapi budak lelaki, dia cerdik. Dia kurang cerdik. Masa budak. Lepas tu kau tua, dia kau cerdik. Betul tak? Anak kita kan gitu. Kalau budak teno ni, mudah suruh. Budak jantan ni lambat suruh. Lambat boleh suruh. Sifat tu. Dari sudut kematangan, orang lelaki ni dia matang lambat sikit. Tapi bila dia matang, dia mikir luah. Orang teno ni, dia matang cepat. Boleh tolong mak, boleh tolong keluarga. Cepat mikir. Boleh ngasuh adik dah, boleh. Tetapi, bila kau naik, dia nak jadi sebuah budak pun ada. Betul tak? Tang-tang dia boleh kawal, dia boleh kawal. Tang-tang dia jadi beremosi, jadi perangai sebuah budak. Itu jadi nak manja dengan tok lelaki. Nak suruh tok lelaki puji. Kalau masuk tu royak kat sedap sepatah. Betul ni, betul tak? Itu biasa nak jadi macam budak juga kadang-kadang. Okay. Dari sudut akal, wanita ni dengan lelaki sama. Dari sudut agama, Allah menyatakan kita dengan lelaki ni serupa juga. Kalau bertakwa tu dua-duanya sama. Yang membezakan manusia-manusia ni hanyalah takwa. Siapa yang banyak menyembah Allah, beribadat kepada Allah, dia lagi tinggi. Akramakum indallahi atqakum. Tetapi dari sudut fizikal, kebiasaannya lebih kuat orang lelaki. Di sudut fizikal, kita gagah lagu mana pun, gagah awal musuh. Tapi tak lepas juga dengan gagah orang lelaki. Ada orang kuih ni akak berat. Tapi akak berat dia tidak serupa lah dengan orang lelaki. Sebab Allah bagi gagah tu dia orang lelaki. Tetapi dari sudut emosi, lebihnya wanita. Sebab apa? Sebab wanita ni memang Allah didik kita secara aslinya seorang ibu. Secara aslinya kita mudah dalam bab mendidik orang, mendidik anak-anak. Sebab tu cikgu ni sesuainya. Kebanyakan orang ni nak jadi cikgu ni siapa dia? Wanita. Siapa tak cukup cikgu lelaki lah ni? Buat kan? Ada kajian menunjukkan lah. Kajian ni 20 tahun lepas. Dia kata antara punca lah. Sekolah ni masalah disiplin semakin meningkat. Kerana terlampau banyak guru besar wanita. Dia tak suka dengan guru besar lelaki bila orang buat kajian. Tapi nak lantik lagu mana guru besar lelaki. Yang banyaknya memang guru besar perempuan. Lepas tu baru ni anak saya pergi daftar medik. Super juga. Doktor ni banyak retin no. Saya kata aku dah attend lagu mana. Sebab kalau bab bedah-bedah tak urut Dr. Tino. Bab bedah ni, nak kena kerak pohon. Nak kena kerak kau ni. Siapa sini doktor? Dia bahagian seja ni payah orang dia retin apa nak ngakit. Nak tukar, nak gapa. Betul tak? Dia kena gagah tu dia orang lelaki. Tapi sekarang ni doktor lelaki ni pun sikit. Lagu mana nak buat ni? Okay. Tapi nak ceritanya, emosi tu lebih kepada wanita. Satu wanita ni kadang-kadang, dia ada tanya buat. Tanya letih, tanya nak mari hit, betul tak? Tanya stres, yang buat lah. Jadi tak khabar. Dia tak khabar gapo, dia khabar. Tapi you kecek tu siapa tak khabar? Gitu. Jadi sebab itulah disebutkan dalam hadis ini. Dia kata wanita ini kurang akal dan kurang agama. Kurang akal sini maknanya bukan bermakna tak cerdik, bukan. Tetapi ada keadaan tertentu wanita ni boleh dipengaruhi oleh emosi. Satu. Yang kedua, ada keadaan tertentu dia nak buat keputusan ni, dia jadi banyak benda dia fikir sebab dia emosi halus. Contoh, kalau kita nak denda anak kita mudah sial. Aculah ni, ayah dia kata tak boleh. Ayah kata tak boleh. Dia pun mari kecek ngemuk. Boleh selalu. Betul tak? Jadi kalau suami saya lalu, ibu tu jangan dengar kecek anak tu yang dengar kecek anak. Anak dia tipu hidup-hidup. Anak dia pandai main kecek mak. Sebab dia tahu dah ngemuk ni, gerah lah ke mana pun, dia cepat boleh. Ayah ni dia kata tak boleh. Tak boleh lah sebab ayah dia kira pakai otak dia. Kita kira pakai apa? Emosi. Pak saya ke, memanglah kita tak sebagi kan anak. Kita siap. Tetapi dah pujuk, dah main pergi sini, ibu sayang aku dah peluk. Padahal nolok dapur. Boleh kau ibu lama-lama, boleh sungguh lah weh. Betul tak? Dengan mak. Sebab perkiraan mak ni, kadang-kadang banyak pakai emosi. Jadi sebab itu kalau dalam kes mahkamah, bukan kata bila ada saksi wanita tu maka kes tu jatuh dan tidak dikira, tidak.
Tetapi apabila wanita ni jadi saksi contohnya, ada yang wanita jadi saksi ketika itu. Kes itu tetap dia ambil kira. Cuma yang kita tengok, masa waktu tu saya tu ada emosi. Dia tengok betul kok, dia tengok lagu lain. Tapi dia fikir ke apa? Dia main hit kau dah main hit masa tu. Dia akan tengok lagu tu. Sebab itu dia kata kalau nak sedap lah. Bila nak buat sesuatu hukum, biar ada dua wanita saksi. Jangan sorang. Sebab kalau hak ni dia gogek sikit, hak ni tak apa. Tapi kalau kata ada pak lagi molek lagi. Kalau hukum yang berkaitan dengan hudud contohnya. Dia kena pak bagi nampak betul lah. Hak lelaki pak, hak tin nanti dia lapar lah. Dia kena nampak betul dengan mata, hidung, tengok berlaku. Tu kalau dah lelaki hudud. Jadi bukan bermakna kendah. Kerana sifat wanita itu. Yang dari sudut emosinya berbeza. Pasal apa Allah buat wanita ni emosi berbeza? Kerana wanita ni Allah buka intuisi. Intuisi ni maknanya dia macam ilham. Tapi rasa seorang ibu. Contoh, kita kalau nyusu. Anak duduk rumah. Tapi buka susu dah. Bila siapa masuk, betul tak? Okay, lepas tu, kalau anak tu kita duduk tidur, anak jaga. Pak, klik selalu. Mak tu jaga selalu, betul tak? Tu sifat dia sebagai seorang ibu. Allah letak. Macam contohlah kalau anak nipu, tok lelaki nipu. Tok lelaki ngongeng. Bini ke ada yang terasa. Intuisi tu. Intuisi tu dia panggil intuisi ibu. Kan? Yang mana dia terasa. Tok lelaki aku ni macam tak sedap kelih. Tak sedap duduk ada benda. Tak oyak kita ni. Kap dia. Bukan hacuran. Harga lain pun. Kita rasa oyak lah dia susah ke. Ada masalah tempat kerja. Tapi duk keseng. Pasal apa tak lelaki aku ni? Ada masalah ke apa? Kita tahu. Cuma kita nak pergi kecek ke ataupun tak usah kecek. Itu kelebihan seorang wanita. Dan satu lagi, bila kata kurang agama dalam hadis ni bukan bermaksud kurang agama ke apa dia. Dari sudut bilangnya semaya ni tidak cukup berbanding dengan orang lelaki. Bilangnya puasa pun tidak cukup berbanding dengan orang lelaki. Walaupun cukup tak cukup, timbangan tu sama je di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya cerita pasal benda ni? Nak ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keistimewaan wanita. Nampak comel, nampak cantik, nampak sangat wanita kerana emosi. Sebab tu wanita ni dia panggil ibu kasih sayang dalam keluarga. Bila ada mak, rumah jadi berseri. Bila ada orang tina dalam keluarga, kasih sayang tu macam penuh. Dia lain. Ada mak dengan ada ayah dalam rumah. Rumah, kalau tidak ada wanita, dia comel, dia bersih. Tapi dia tidak berseri. Betul-betul. Acu lantik masjid ni, AJK ni jatuh belakang. Orang tina ni tak ada AJK. Lagu mana rupa? Bunga ni tak ada. Dia tak ada fikir nak berbunga ni. Langsir-langsir tak terfikir. Betul tak? Kalau Pak Wetin dan semaya ni pakai pak semaya betul. Tak ada keceming, tak ada tempat orang nak pakai stocking, tak ada belakang. Betul tak? Sebab bagi dia warga apa, semaya lah. Pasal apa nak keceming ke apa pulanya? Sebab tu cara yang mikir. Satu kalau kita pergi macam negara India, dia tak ada tempat Wetin dan semaya. Dia kalau Wetin ni semaya sama ada di rumah. Dia tak ada masjid Wetin lagi semaya tak ada. Jadi kadang-kadang ada setengah tempat tiwak juga lah untuk etina. Tapi semaya betul lah. Nak ambil semaya kalau saya pergi Mesir ni. Nak ambil semaya etina tu campur dengan orang jatuh. Nak ambil semaya kan. Saya kata peliknya negara ni. Dia bagi dia sebab orang jatuh mikir. Bagi dia ambil semaya lah. Dia tak fikir kita nak ambil semaya nak kena buka tudung. Nak kena buka stocking. Apa nak sakut tudung. Apa kali jatuh, mudah jatuh nak semaya lagu mana. Betul tak? Nak kira-kira. Kat dia ambil semaya dia mudah ke tepi jalan boleh. Tak terfikir sungguh. Jadi sebab itulah. Kalau di masjid puan-puan boleh rasa lah. Kalau masjid besar tu ada Pak Wetin lah. Tapi kalau masjid biasa-biasa, ambil semaya tu. Situ. Kena suami kita pergi duduk. Ni, tutup pula. Sebab kita di Malaysia ni dia beza. Tempat semaya lelaki dengan tempat semaya perempuan. Pasal apa? Pasal AJK tu lelaki. Dia tak terfikir. Jadi gini, kalau rumah tu masjid, ada perempuan yang berseri-seri. Begitulah dengan kasih sayang anak-anak. Satu ibu rumah tangga. Ni kita panggil siapa dia? Ibu. Ibu bapa, ibu dulu baru bapa.
Sebab tu apabila wanita dia tidak betul-betul menjalankan kewajipan dia sebagai ibu, sebagai pemberi kasih sayang dalam keluarga, kedekut pula kasih sayang, sibuk ke benda lain daripada hal dalam rumah, sibuk dia kerja di luar, daripada kerja di rumah, akhirnya keluarga tu jadi terbengkalai, jadi kucau yuh banyak. Kalau bahasa Kelantan kucak kacir jadi, kucak belana kan? Kucak lana jadi. Sebab apa? Sebab mak ni tinggalkan posisi dia. Sebab tu penting hari ni. Sebagai seorang wanita kalau ada anak bersedia. Mu sibuk lagu mana pun di luar. Tugasanmu adalah anak di rumah, lelaki di rumah. Kita sebut gitu. Sebab hari ni ramai wanita dia menganggap kerja tu nyawa. Anak dan keluarga ni lebih kepada beg tangan. Apa maksud dia? Kerja tu nyawa. Kalau kerja tu dia kena turut, dia kena patuh, dia kena buat bersungguh-sungguh. Ikutlah tukar ni. Masa ke keluarga, kau kapal tukar habis. Yang penting kerja tu berjaya. Betul tak? Sebab bagi dia kerja tu nyawa. Kalau dia tanya, mu kerja apa cikgu? Hebat. Mu kerja apa doktor? Mu kerja apa founder produk? Mu kerja apa jual beli? Bunyi hebat. Okay? Betul tak? Ada kerja. Ada pun wanita yang tak ada kerja, dia rasa debek. Kerja apa? Di rumah je. Tak ada orang apa-apa. Daripada bila? Daripada muda memang kita tak kerja ustazah, tak support orang lain. Dia rasa rendah selalu. Padahal di rumah juga wanita ni bekerja. Cuma tak mari PT je. Acu tak lelaki bayar PT. Tak cakap bayar lah weh. Tak cakap putih daun tu pun dia cerita Piramli. Putih daun jadi duit pun tak habis weh. Botok daun. Betul tak? Buat apa nak bayar kita mengasuh lagi? Nak bayar kita layan dia lagi? Nak bayar macam-macam. Betul tak? Tak ada. Cumanya orang rasa lemah sebab wanita ni dianggap tidak bekerja sebab tak mari duit. Jadi oleh kerana tu wanita hari ni dianggap kerja tu nyawa. Kok tu kena jaga sungguh. Jadi anak dengan suami ni, ketika anak dengan suami tu molek, dia pun suka lah. Sebab pakai beg. Beg ni, kalau comel, kalau mahal, berjenama pula, bawa sengging gini. Okay. Beg ni bawa. Beg masjid lain, beg pergi jalan lain, beg pergi dinner lain. Betul tak? Beg ni nyengging. Muka comel. Acu beg tu buruk dah. Orang tak pakai. Mak ambil letak tepi. Pasal apa tidak berguna? Jadi kita ni kadang-kadang buat anak dengan lelaki tanya molek, tanya bagus, tanya hebat, tanya dengar kata, tanya naik petas semua anak kita. Sukalah kita. Tapi kalau sebaliknya, serabut weh aku. Tolak tepi. Ni ramai wanita bersikap seperti ini. Padahal tugasan utama wanita hak mulianya, hebat wanita di luar, lagi hebat di dalam rumah. Hebat wanita di luar bermula daripada hebat dalam rumah. Dia boleh kontrol emosi dia, dia boleh kontrol akal dia boleh kontrol ibadat dia dalam rumah, begitulah di luar rumah. Tetapi kalau dalam rumah pun dia tak boleh nak kontrol diri dia, di luar lebih-lebih lagi. Nampak molek? Di luar kerja molek, tapi dalam orang panggil gelonggok dengan buruk. Taing tak kena ujian tak apa. Taing kena ke ujian, melipat tu ni lah. Betul tak? Sebab tu hari ni banyak juga kalau dulu kita dapati kes lelaki mendera isteri. Kes dulu mendera ke apa isteri lah. Lah ni kes banyak juga isteri mendera tok lelaki. Mana kes ni? Kalau kerak kau tu lelaki lah, katok tu lelaki pun ada. Banyak kes kita dapat. Lagu mana nak buat? Saya ada sokeh tu, dia upah orang katok tu lelaki dia. Tu lelaki jadi bodoh duit. Gapa pakak bagi? Supaya upah orang. Sebab tengok tu debel juga. Nak ayat hotel nolong ni. Jadi kes di bala boleh ni hak berkaitan dengan isteri dera tok lelaki semakin meningkat di Malaysia. Ambo. Perangai ni jadi terbalik. Okey, bukan hak tu saya nak cerita. Saya nak cerita gini. Untuk wanita ni apabila dia ada emosi kadang-kadang apabila keadaan tu tidak terkawal dia jadi stres. Betul tak? Dalam bahasa lain ni mental tu tidak stabil. Ini saya nak sebut lah. Apa ciri-ciri
Ciri-ciri kita ni ada isu mental. Bukan masalah mental ni maknanya gila, bukan. Oh gila orang tu. Lah mental-mental ni bukan gila. Kalau kau setakat stres, memang stres belakang, betul tak? Orang zaman dulu stres juga ustazah. Cuma zaman lo ni tak suka dengan dulu. Kena ambil tahu. Saya tanya, guru saya lah. Pasal apa saya kata orang lo ni tidak suka dulu? Orang dulu pun stres, orang dulu pun sibuk, orang dulu pun tak ada pitih. Tapi apa? Pasal apa dia boleh tenang, gembira, lebih gembira lah berbanding dengan kita. Kita lah ni pitih banyak tapi tak cukup sama. Apa tu boleh pergi mana-mana dengan kereta banyak. Tapi ibarat kata tu, tak senang sama, sibuk sama. Pasal apa? Dia kata gini, hari ini kita ni kekurangan 3 T. Apa dia T tu? Kena tahu tu. Nombor 1, kita kurang tak tu Allah. Kurang bercakap dengan Allah. Sibuk duk kecek hak kerja. Sibuk duk kecek anak. Sibuk duk cara tentang diri kita. Siapa nak kecek dengan Allah tu? Tak ada. Maya pun cucu-cucu. Muka tak ada yang berambak ni. Maya tu laju-laju. Nak belajar khas maya pun tak ada. Bila pecing baru nak belajar. Apa pecing sakit lutut pula. Baru nak pandang semaya, tak boleh nak semaya duduk dah lain kan maya terpusi tu. Kita kan aku tu. Saya dah lagi, saya alhamdulillah setakat ni boleh semaya molek lagi. Kena jaga makan lah. Jaga makan, jaga exercise. Buat gana guna lama ni. Kalau umur 50 start maya terpusi dah nyanyi lah, betul tak? Jadi, nombor 1, kurang tak tu Allah. Tak banyak bercakap dengan Allah. Kita banyak bercakap dengan kalau zaman lain ni gon. Manusia juga. Tetapi gon ini yang manusia yang tidak ada emosi. Kita tak boleh sentuh dia. Tak ada cah. Dia cah gon ni. Cah mesin. Tak suka dengan cah manusia. Betul tak? Kurang bercakap dengan Allah. Yang kedua, dia kata, talk to yourself. Kurang bercakap dengan diri sendiri. Kita lah ni kan kalau kita kerja, siapa tak cara apa diri ni? Kalau kerja ni, siapa tak cara kita ni buat ke tak buat? Terfikir dah. Kadang-kadang buat kerja. Kita omongnya tak suka dengan dulu. Kalau cucu kelik, masuk juga. Betul tak? Pakar-pakar cucu girat lembek, lotek. Letih. Omong tu tak padat. Orang panggil dia. Lepas tu, nak pergi ngaji. Buat apa cuti hari ni? Letih cucu kelik. Apa kaitan cucu kelik dengan letih? Lah masa cucu kelik ni tak khabar. Gak anak pula yang ingat mak ni sehat sekolah muda dulu. Anak ya, mak nak makan gon ni. Mak nak makan gon tu. Tak sihat beli luar, nak mak masuk. Gak dia bodoh sungguh lah. Weh tangan kelik betul tak? Gak dia kelik gi tu gak, kita jadi rani. Habislah kita kena cancel. Sebab letih. Maknanya kadang-kadang kita ni kurang bercakap pada diri sendiri. Kalau ke anak, kalau ke kerja sehari-hari, rupanya diri kita ni ada masa letih. Masa ni anak kecil ni. Ada ketika budak tidur, kita tidur juga. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita serabut. Kita pun tak tidur. Wah, kerja tak berhenti. Ya, kerja rumah ni tak berhenti. Tak akan berhenti. Tetapi, walaupun kita sibuk lagu mana pun, ada masa untuk ibadat. Ada masa untuk rehat. Ada masa untuk anak-anak. Ada masa untuk suami. Kita lah ni tak cukup masa belakang. Ngatuk lelaki pun tak cukup. Nganak pun tak cukup. Ngah diri pun tak cukup. Tak cukup belakang. Dia kata, kurang talk to yourself. Jadi kita kalau berumur 50, 60. Saya dah masuk 50 dah. 50, 60, 70. Tengok lutut setara mana. Mata setara mana. Tadi saya tengok telefon nak kena gini dah. Tak suka dulu. Start umur 40 tu. Lain dah mata. Betul tak? Tak suka dulu. Yang ketiga, talk to people. Kecek dengan manusia yang hidup. Kalau puan-puan ni, macam muda-muda ni ada anak kecil. Ada peluang mari masjid. Ni muncul lah masjid ni tak malu. Ada budak kecil. Ada setengah masjid bawa budak kena marah. Betul tak? Kena hambak. Ni penting dia mari sekurang-kurangnya kumpul dekat masjid. Bukan kata mari dengar saya ngajar saja ke tidak. Tapi aku setemu, mu setah aku. Moci sehat kau, minggu lepas tak mari buat apa? Kita pun pergi dia. Pergi tu pun positif. Cash. Tu dah sudut saing tu.
Kita pergi, kita peluk tu, dia jadi segar. Sebab tu pasal apa lah ni, kalau kita duduk dalam rumah, buat kerja banyak kecek gini, dia jadi otak kita ni penat. Padahal tak jumpa orang duduk dalam ni, dia penat. Sebab kita tidak bercakap dengan manusia yang hidup. Sifat manusia ni, dia kena bercakap. Zaman dulu puan-puan, petai-petai tubik luar. Dia nyapu kau, sambil nyapu, buat gapo tu, masuk gapo tu. Lepas tu petai ada orang atas laut, lepas kita di atas pula, betul tak? Lah ni mana ada kita? Lepas tu duduk atas tangga cari kutu. Dulu, saya dah fikir-fikir sedap juga duduk atas tangga cari kutu ni. Sebab apa? Orang duduk main kepala kita, sedap dah. Lah ni nak suruh siapa main kepala kita? Acok ya? Kalau kita boleh gispau, orang duduk main kepala, putih rambut gata, lega segur. Sebab tu orang dulu, you nak marah. Petik dia tubik, dengan sayang-sayang, akak kain, lipat kain atas gerai. Lepas tu kecek, nyapu-nyapu. Masuk dari rumah tu, orang nak marah tadi, dia ingat dah lah. Kita lah ni duk bekok. Tu masalahnya. Sebab tu, wanita terutamanya kena cari jalan. Lagu mana nak bersosial dengan masyarakat. Hak ada anak kecil, cara anak kecil. Hak muda, cara muda. Hak beromo, cara hak beromo. Kalau tidak, yang akan jadi bekok sebab tu, kena pula ada masalah, lebah ping. Tak ada apa-apa, tak mengusing. Betul tak? Ni saya cerita betul lah. Okey, seterusnya. Dari sudut mental dan emosi ni, pada hari ni kita dapati banyak di antara terutamanya wanita yang menghadapi masalah kestabilan mental. Bukan gila. Dari sudut kesihatan mental ni kurang. Tak tenang lah. Tak suka. Mikir jadi tak betul. Gitu. Antara tanda-tanda ada masalah mental. Cuba tengok. Takut ada ke natu kita ke? Ada ke cucu kita ke? Tolong tengok deh. Nombor 1. Bersedih atau rasa murung lebih 2 minggu tanpa sebab. Rasa termenung. Tak tahu sebab apa. Tapi kita sendiri rasa termenung. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi jangan kata tak berlaku. Dia mungkin berlaku. Kita duduk, kita rasa sedih. Tak tahu sebab apa. Sedih, rasa nak teriuk. Tak sekecek dengan orang. Murung. Ni terutama wanita ni. Banyak berlaku lagu ni. Saya dapatilah kalau anxiety. Anxiety ni, dia tak boleh nyawa. Dia rasa tak boleh mikir. Siapa terketak-ketak, tak boleh nak nyawa. Dia bukan sakit lelah, tidak. Tapi sebenarnya penyakit tu kerana masalah tak boleh nak mikir. Dia bawa kepada masalah tak boleh nyawa. Banyak berlaku dalam 2 golongan. Pertama, budak sekolah. Ataupun budak universiti. Budak sekolah lah kebanyakannya. Yang kedua, suri rumah. Sebab dia duduk pendek dalam hati, tak pergi capung orang mengaji dah tak pergi. Lepas tu dia duduk mikir. Allah payahnya anak kita, payahnya tu lelaki kita. Lama-lama jadi terinyam. Ingat kau lelah. Ingat kau gastrik bila pergi cek. Ada tu kata, pergi psikiatrik lah. Maknanya jodoh lah tu. Jadi semua orang boleh berlaku lagu ni. Jangan kata kau orang. Jangan kata kat aku ni. Yang kedua, berubah mood tanpa sebab. Sekejap marah, sekejap sedih, tak ada sebab. Sekejap jadi orang kata suka, sekejap backing pula tidak terkawal. Kalau terkawal ni lain, kita marah ke anak, duduk dia. Lepas kita bertawa, kita buat lagu lain. Ni tak ada sebab marah, malah kata lelaki. Kau sihir Ustazah? Sihir itu salah satu jugalah. Tetapi kerana tadi masalah kesihatan mental. Yang ketiga, gagal kawal perasaan bimbang dan cemas sampai berpeluh dan tidak boleh bernafas. Ini kita panggil nak jadi anxiety. Dia rasa takut. Dulu tak gitu. Tapi bila bawa tua nak tubik rumah, dia jadi mikir weh. Nanti anak kita ada orang culik, nanti cucu kita. Jadi kita duduk nangis semua. Mana cucu kita, hak nama Fatimah? Dah sekejap, mana ada Fatimah? Dah sekejap, mana ada Fatimah? Ayah jadi gitu. Omong ni pula dah kita ni. Okey lah kita gila, bukan gila. Dia perasaan cemas. Dia rasa bimbang. Mama kita lelaki accident. Mama kita tubik ni kena tepuh.
kena langgar kereta, nanti kayak gini, nanti berlaku. Jadi akhirnya dia mikir-mikir siapa tak boleh nyawa. Tak boleh nyawa, perasaan dia seperti orang lemah dalam air. Siapa sini pernah lemah? Saya pernah lemah dalam air. Allah kadang-kadang kita masuk air dalam hidung. Lemah tu. Oh, perasaan lagu tu tapi lemah tu. Tu kalau tak kena gaya dia pesek pun. Tu teruk dah ni. Jadi ni namanya anxiety. Ni tahap kesihatan mental. Kadang-kadang dia boleh berlaku tak ada sebab-sebab pun ada. Pasal apa aku jadi gini? Terutama saya tengok benda ni banyak berlaku pasca COVID. Macam kawan saya doktor pakar kan? Dia tak laki bini doktor pakar. Tapi tak laki dia tak apa sakit. Tak laki dia ni pun doktor pakar kawan saya. Dia kena duduk dah lah ni. Apa? Mungkin daripada pagi lagi duduk bawah, kena duduk atas pula. Baru sedap sikit. Kena buat banyak sikit. Mana saya lagi mah buat banyak sikit kursi. Yang duduk atas tu kurang sikit lutut. Jadi kawan saya doktor pakar. Dia tipu-tipu jadi tak boleh nyawa. Lepas tu orang tak boleh tinggal dia. Dia kena ada orang dalam rumah. Duduk sekali. Dia cuti 3 bulan. Jadi saya tanya, pasal apa doktor jadi gini? Dia doktor pakar kat UIA. Dia kata, tahulah. Kau doktor ada sedih ke apa? Ada. Saya ni pula tanya ustazah. Kau doktor ada balas dengan isteri ke? Ada tak puas hati ke? Ada kamu? Tidak. Saya pun tanyalah sekali. Doktor pernah kena COVID ke? Ya, saya pernah kena COVID. Tapi masa kena COVID tu biasa-biasa ya dia kata. Tapi dia panggil long term post apa ni? Yang panjang. Dia kesal dia panjang. Sebab COVID ni kan dia attack otak kita. Dia serai otak. Dia serai saraf-saraf. Jadi dengan sendiri dia jadi kesal pada cara kita memikir. Jadi doktor tu dia 3 bulan tak boleh kerja lah. Jadi anak tak boleh tinggal. Padahal sama doktor pakar ni. Kalau kata anak ni kena ada anak ni pula. Anak ni kena ada orang teman semua. Dia jadi ya doktor dah. Nak kata tak pandai pada saya dah. Bini pun doktor pakar dah. Tapi dia jadi akibat daripada jadi dia kena betul balik. Saya bila kecek ada satu kali tu saya mesyuarat. Saya tengok, saya dia kata saya pun pernah juga kena. Doktor ni pernah kena. Saya ni jadi boleh tahu anak saya sendiri kena. Anak saya ni dia kena COVID lah jugalah. Lepas tu dia jadi budak lon ke, dia banyak tengok telefon. Bila pun esok ni dia takut tak berjaya lah, tak dapat straight A lah. Kan ramai dulu, kalau kita tengok orang pandai, sebutir kapung tu, tu nombor 1, 2, 3, sebutir kapung tu lah paling tinggi kau pandai, betul tak? Lepas kalau dengar best student Terengganu tak, jauh-jauh tak kenapa. Zaman lon ni kalau cerdik tu, dia tulis dalam ni kan. Jadi budak tu tengok, apa dia boleh buat? Kenapa saya tak boleh buat? Kenapa dia cerdik? Kenapa saya tidak boleh? Jadi bila dia memikir, dia jadi tak renyang. Ni anak saya sendiri kena. Lepas tu dia pun jadi pesek, sakit kepala. Jadi ke hospital. Jadi cikgu buat ke hospital. Dia betul-betul lepas COVID. Buat ke hospital. Bila buat ke hospital, ya SPM masa tu. Buat ke hospital, doktor pun telefon saya. Kebetulan doktor-doktor ni sayang kita juga. Dia telefon, dia kata, anak ni bukan kata leluh ke apa, dia ingat kau leluh gastrik. Tapi dia rujuk kepada pakar psikiatri. Buat apa pula anak aku ni gila ke pula? Takut ada skizo ke gapo, saya ni usi. Dia kata, dok, ni budak ni takut dok nak pergi esok. Jadi dia tak boleh mikir. Jadi rawatan dia lagu mana? Dia kena makan ubat. Tak berhenti lah makan ubat. Ubat tu jadi ngatuk sikit lah. Sakit kepala juga. Tapi dia gini, bila dia nak mikir pelik tu ke, dia tanya, anak saya suka apa? Anak saya suka kucing. Jadi dia beli kicing. Tahu kan kicing? Kicing ada gelembung kapas macam kucing tu. Bila dia mikir lagu tu, dia pun akan pergi dalam poket dia, pergi bulu tu. Jadi dia akan alih perhatian dia ke kucing dalam poket dia tu. Baru dia sihat. Lagu tu pula. Saya tak faham. Dia masa tu anak saya ni jumpa ni saya cerita sebab saya lalu sendiri. Kita tak pernah lalu benda gini deh. Keluarga kita tak ada penyakit pula. Kalau ada keturunan tak sihat tu lah. Keturunan skizofrenia ke. Lain tak ada. Jadinya anak saya ni 3 pakar masa tu jumpa. Nombor 1 psikiatri. Mak kita main lah ni. Susah kepala kita kena kita main. Sebab nak tunjuk bahawasanya tak apa. Ibu tak kisah. Awak tak dapat straight A pun tak apa. Boleh berlaku. Awak nak jadi kapur ibu tak pasal pun. Kita kena ayat gitu dia.
Sebab dia rasa macam malu, takut. Perasaan dia. Yang kedua, jumpa kaunselor. So, cerita lah, takut ada masalah, tak ada apa. Cuma dia rasa tercabar dengan saing-saing. Lagu tu. Lepas tu yang ketiga, jumpa dengan dia panggil pakar terapi kerja. Dulu, pakar terapi kerja ni, dia untuk orang yang macam aksiden, lepas tu kaki lembek ke apa, nak kerja balik, nak jalan balik, kena terapi. Tapi lo ni tidak. Kebanyakan yang jumpa pakar terapi kerja ni orang yang stres. Stres pak kerja. Stres ngebok. Stres di sekolah. Anak saya kata, lo ni dia sihat dah lah. Dia buat medik dah dekat Unisham. Jadi dia ni kata, hak paling berkesan lah dengan dia ni adalah terapi kerja. Dia ajar macam mana nak alih stres ni. Lagu tu buluk. Kalau make stres, tak boleh nyawa lagu mana nak tukar ni otak dia. Antaranya pakai gel bulu tu lah. Kata macam nyakit juga dia. Bawa rasa nak nyawa, tak boleh nyawa duk make pelik, gel lalu bulu. Dia ni tak perlu dah lah pergi tu. Sebab dia boleh kontrol besar dah kan. Jadi nak cerita tu benda tu adalah betul dah menang. Jadi puan-puan tu tengok. Kalau kita tak jadi gitu, aku perhati anak-anak. Ada sahaja saya ni, anak dia ni, dapat beasiswa di US Amerika. Lepas tu duduk Amerika tu, ngaji pandai lah budak ni. Balik. Saya kata, apa balik ni? Dia kata cuti. Lepas nak pergi bila tak tahu lagi. Mak dia pun main bis. Dia kata, anak dia ni kena masuk buat ni. Dia kata, daripada Amerika tu, kena balik. Apa tu marah ke apa atas dia kelih lah. Berupak dulu. Ni anak orang bagus ke apa dah ni? Sebab ni dia tak boleh lawan stres. Sebab budak lah ni bila stres, bila sakit ke, bila takut ke, bila mana gon ni. Tak boleh stres kan? Kita dulu cuti tu, tak apa rumah duduk atas tanah. Selipar tak jumpa cari, betul tak? Jumpa cari bila selipar. Mak kata tengah hari lah ke mana pun kena balik makan rumah. Masa tu baru cari selipar, klik rumah. Sudah makan. Kalau kita orang Tino ni tunggu betul sikit. Lopak tu. Gogang. Tak duduk rumah. Duduk main macam-macam. Jadi dia tak ada nak stres. Dia kecek dengan manusia. Gitu. Yang seterusnya adalah asingkan diri dan tidak mahu bergaul. Mula-mula dia sayang molek. Tiba-tiba tak lelaki meninggal. Dia tidak toleh-toleh terima kenyataan suami tu pergi dulu. Jadi dia mikir, dia nampak tu lelaki. Dia dapur nampak suami. Dia dalam bilik nampak suami. Lama-lama dia duduk layak perasaan dia. Jadi ngaji pun tak segi. Orang telefon pun duduk menung. Sayang gitu pun tak boleh nak kecek. Ni kena dapat rawatan cepat-cepat. Mana dia tak boleh terima tu. Kehilangan seorang suami. Kita ni kena ingat gini lah puan-puan. Biasanya lah dengan umur kita. Tak lelaki dulu pergi kau, bini pergi dulu. Biasa. Orang lelaki umur panjang kau, orang kuat umur panjang. Biasanya. Orang puan umur panjang. Kak, kalau tak kena gaya, tak lelaki pergi dulu, betul tak? Jadi, tapi setengah orang dia rapik. Baik sangat dengan tak lelaki. Dia tak boleh terima. Tak lelaki tak ada. Lama-lama dia tak sekecek. Lama dia mikir, dia nampak lama sekali. Tak pergi kelah ke apa tak pergi. Kalau ada seperti ini, wayak ke anak tu. Pergi dapatkan rawatan cepat-cepat. Kalau ambil air tawar tak pun ambil lah. Kalau perlu makan ubat, makan lah. Sebab kita ni walaupun tak lelaki tak ada, anak tu gantung kita lagi. Cucu tu gantung kita lagi, betul tak? Ada seorang dalam rumah orang tua tu, dia jadi kuat. Tapi kalau tak ada orang tua, anak pun dia balik pun malah, dia jadi nak balas sama dia. Betul-betul. Jadi, tolong ingat. Jangan ingat orang muda yang boleh berlaku. Orang pun boleh juga. Yang kelima, ni lagi tegur lah. Halusinasi atau banyak berkhayal. Nampak benda tu, nampak benda ni. Kena beza antara sihir, sako dengan nyakit mental. Kena beza. Kalau kata sihir hati tu kita berubat lah, betul tak? Kena belawai lah, kena zikir-zikir mak surat ke apa lah. Tapi ni tak ada, apa-apa. Dia nampak sendiri. Dia nampak orang nak mari kenak dia. Orang duk kata dia. Dia nampak saing duk kecek laki dia. Padahal sudah ngaji sekali ni. Dia jadi. Kadang-kadang otak ni.
Dia ada masalah. Otak berapa ni? Okey. Seterusnya, sukar menjalani kehidupan normal. Maksudnya apa? Kalau biasa kita boleh basuh pinggir, nyipir rumah, lipat kain, rumah kita tersusun. Tiba-tiba kita tengok rumah kita ni, ngah pinggir serabut, dengan kain tak melipat. Lepas tu nak lipat kain pun jadi tak reti. Lepas tu masuk pun tak tahu alat mana. Buka api tu tinggal semua. Last sekali anak kata baru masuk. Mana dia tidak normal dah. Tak boleh buat kerja seperti orang biasa. Kalau kita beromo, padatlah dengan umur kita. Tapi kalau muda macam ni anak kecil, hidup menu, anak dia teriak. Biasanya kalau anak teriak kita akan ambil. Kita akan pujuk. Betul tak? Kita pun pergi, tak apa, ibu ada pun wipek. Biar susu, contoh. Tapi kita tengok anak tu kita ni, dia macam tak khabar. Anak yang teriak tu, dia macam tak boleh fikir molek. Lepas tu pergi rumah dia tu, tu yang kena pergi perhatiin ni. Pergi rumah dia. Dulu dia orang nyipir. Tengok pinggir tu. Ada saya tengok, kes ni macam ni. Dia anak tu beranak setahun sore. 7-8 orang, setahun sore. Betul setahun sore lagu mana. Dia ke saya nak cek orang beranak setahun sore ni tengok peti. Dia orang dia hijau nanya. Sebab kalau nak setahun sore ni kena jaga makan, kena jaga kesihatan molek lah. Memang boleh setahun sore, boleh. Tapi kena jaga sungguh lah. Jadinya dia ni setahun sore, tu lelaki tu ni, tak awak, tak setel langsung rumah. Jadi dia berlaku. Budaknya cerdik. Tapi jadi seri rumah lah. Jadi dia beranak. Lama-lama dia tak perasa dia tak terurus diri dia. Bila pergi rumah dia, pinggir kita ni sepatutnya kan duduk dalam kabinet comel. Betul tak? Dengan ako-ako. Dengan macam-macam lah. Okay. Kita susun comel, Tupperware. Lah ni Tupperware bengkrak dah, kena beli cepat. Tak ada dah lepas ni Tupperware, dia bengkrak ni. Jadi siapa ada Tupperware tu pergi. Lepas ni mahal tu. Jadi susun comel dia. Tiba-tiba kita pergi. Dia basuh pinggir, dia susun atas tu lah. Dia susun atas, dia susun bawah. Lepas tu kain baju ni dia kucak-kucak. Antara kain busuk dengan tak busuk. Lepas tu kadang-kadang kan kita kan beli kedai, kita kan ada dapat bekas polystyrene lah kan. Ataupun bekas plastik kan. Basuh sipir, susun tu. Kita pun tengok pasal apa natu aku lagi ni. Kalau tidur. Anak tiap berapa? Natu ke anak lah kita tengok. Natu kita pun jodoh. Kalau mari sini segarnya alhamdulillah ni. Betul tak? Boleh mikir molek lah ni. Tapi kita perhati takut anak kita tak sedar. Dia tak nyusul pelik. Bila saya pergi tu, saya pun kata, dia tak nikah lagi. Saya kata, patutlah. Dia fikir dia, ni tak lelaki nikah lagi. Jadi dia jadi macam gila. Dan tak khabar ngamuk. Jadi saya pergi. Dia kata, look, patutlah suami cerai nikah lain. Umur dia selegok. Dia kata. Saya pun kata, tengok molek. Bila dia start selegok. Dia kata, anak berapa orang? Dia kata, 8 orang setahun sore. Dulu kerja ke apa? Dulu budak kecil ni ada master. Comel budak tu. Ada master. Ngaji cepung. Dia kata, tengok molek budak ni. Bila dia start jadi gini? Waktu punya siasat jolo sungguh. Dia beranak setahun sore. Dia berhenti kerja. Bila anak kecil-kecil tak ada nak dikecek dengan orang. Tak dikelah tak ada. Muka setahun sore nak bawa kan. Nak pergi masjid ni bercikok kan. Dia gini. Puan-puan ingat ada dulu. Kita dulu kan rumah kayu. Kalau anak ramah, jangan sewa dekat dengan rumah orang. Jiran marah. Betul ke tak betul? Saya cerita betul. Yang muda tak tahu lah ni. Kita dulu kalau anak ramah, jangan sewa dekat dengan rumah orang. Betul tak? Orang marah. Pasal apa gege? Jadi dia lama-lama itu capung orang. Lepas tu tak lelaki tak tolong langsung. Daripada rumah tak susun jadi tak susun. Jadi pening, jadi kapur. Jadi pening lah. Padahal budak cerdik. Saya kata sebenarnya kena rawat dulu isteri. Hak dah menikah lah saya kata. Tapi menikah, mu settle dulu gini. Jangan pergi menikah, patuh hak ni masalah, lagi kau teruk. Rupanya dia tak perasa benda tu. Yalah kadang-kadang kita tengok bini kita ni sihat, dia jaga anak. Anak kita ni sihat, dia jaga anak, dia kerja pergi mari. Rupanya kita tak perasa anak kita ni otak dia jadi lain. Walaupun kerja pensyarah ke apa supaya.
Bila nama kesihatan mental semua kena kutip cara. Okey, lepas tu dia kata bila keadaan macam ni, puan-puan ni kena cepatlah dapatkan rawatan. Saya ni kena cerita benda ni dalam masjid. Pasal apa? Patutnya doktor main cerita, betul? Saya ustazah kena cerita juga. Sebab saya dapat kes ni banyak dan wanita ni masih lagi kurang kesedaran. Macam mana kita ni orang sekarang panggil healing, merawat diri sendiri. Healing secara Islam tu ada. Tadi sebut dah lebih kurang 3T, betul tak? Jadi kalau kita wanita ni kena perhati 4 benda. Nombor 1, bila kita ni nak memulihkan diri kita, nak sihatkan kita, nak biar memikir molek, stabil, 4 benda kita kena rawat. Nombor 1, secara biologi. Biologi ni maksudnya apa ya? Dari sudut tubuh badan kita, kena makan ubat. Kena makan ubat. Allah ustazah, cukuplah dengan zikir-zikir. Anak saya masa jadi lagu tu, anak saya ni hafizah. Hafizah anak saya ni. Patu dia ni antara banyak-banyak anak hok rajin sekali murajaah dengan beribadah. Rajin qiyam, dia jenis rajin. Tapi kena dia, nak kata gana muka dia lembut sikit ke. Dia kalau kecek banyak sekolah saya ni payah kena sikit. Rasa apa hati katos lagu, waktu belan. Hak tu jenis mulut tak banyak. Tak kata ke dia lah, weh. Macam ni beralu lemah lembut. Orang buat salah kasar sikit, serah hati dia. Pesen dia. Jadi ustazah dia kata gana dia. Awak ni jangan pergi hospital. Kalau awak pergi hospital makan ubat, awak akan jadi gila selama-lamanya. Ambo, cikgu mana dia kata gila, aku lupa rasanya. Betul tak? Pasal kata gana, awak ni kurang zikir, kurang berdoa, kurang solat. Lepas tu anak saya tadi pun saya tiup, ibu, tak cukup berdoa lagu mana. Solat sunat. Adik semaya dia dipanggil adik dia tu. Dia ada adik derek bawah dia panggil adik juga. Siapa lo ni panggil adik. Noyak sifat dia. Adik semaya dah. Adik zikir dah. Adik apa lagi ni? Adik tak cukup ke? Dah, maya dah. Gigi rawatan. Secara biologi badan kita ni kena ada ubat. Tu zaman dulu ustazah. Zaman dulu kita makan akar kayu Kita makan ule-ule. Puan-puan ingat tak? Kalau saya ni adik-beradik ramah. Makan ni hok mudahnya goreng telur. Betul tak? Mudah lah ni kalau goreng telur sungguh. Kita dulu ingat tak kalau goreng telur? Mesti ada daun ke gapo dalam tu. Oh lah, moga kalau goreng telur, sore tak cukup mahal. Jadi bila goreng telur, masuklah daun-daun. Hok gapo ada jadi besar sikit. Jadi kerak-kerak bolehlah makan. Betul tak betul? Budak baru-baru ni tak rasa ni. Orang zaman dulu, adik nak bagi tahu. Saya pun. Kalau kita goreng telur, paling kurang kena ada bawang dalam telur. Betul tak? Kalau tidak, daun lo ni kau sohor mahal. Moringa. Daun kemunga. Lo ni orang beli berapa so? Padahal kita ni dah makan daun kemunga tu. Dulu kalau tak ada daun kemunga. Daun bawang. Betul tak? Itulah ubat. Dulu ubat. Betul tak? Jadi kita dulu banyak makan daun kayu. Banyak makan ulen. Banyak makan buah-buah sehat. Jadi ni, dalam mek kita ni dia beki cepat. Otak kita sel-sel pun dicegah. Sebab makan ni sehat. Kita lah ni makan gapo? Budak lah ni acoyak makan gapo? Cikecok. Kalau cikecok buat sendiri tak apa juga. Ni tepung main mana tak tahu, betul tak? Apa makan gapo? Sosis. Sosis saya buat diri lah ni, perempuan saya buat diri lah ni. Tak berani mana nak makan kedai. Sebab kita ni nak sihat lama deh. Jadi saya sosis buat diri, naga pun buat diri lah. Kalau paling kurang tak ada nak buat naga, kan ambil lah isi air hok dada tu. Bubur tepung goreng sedap pun tulur kalau hok jenis stimpuk-stimpuk saya buat diri. Banyak buat diri rumah. Patutnya mahal. Yang kedua tak padan nak beli dengan ramai-ramai anak. Yang ketiga mana dah. Bandar pelik-pelik. Budak lah ni tak panggil Maggi, dia panggil ramen. Dulu belakang. Adik-adik madrasah makan ke duk ramen? Lah duk madrasah tak makan. Balik madrasah juga. Ramen. Betul tak? Tengah hari makan Coco Crunch. Coco
Koko keras tu gapo dia tu koko keras tu. Ha. Gapo koko keras ni? Nak kata jago betul pun tidak. Betul tak? Jadi macam mana nak sihat cepat? Satu kadang-kadang zaman lo ni untuk sihat cepat kena bantu dengan ubat. Saya semalam berjumpa dengan seorang wanita ni, dia ni nurse Kedah. Dia ni nurse, belajar daripada UM dulu, dia buat nursing. Jadi dia kerja lama, dia bahagia kepakaran dia bidang beranak, ONG tu lah. Tapi dia buat di UM. Lepas tu dia kerja di Arab Saudi 10 tahun. Lepas tu balik dia kata nak buat specialist apa. Dia mula-mula mikir nak buat specialist bahagia beranak lah. Sebab orang Tino biasanya beranak lah. Nurse pun ada specialist. Doktor pun ada specialist. Dia dua-dua ada specialist lah ni. Tapi orang kata dia gini. Awak daripada buat specialist beranak, dia buat specialist bahagia dadah lah. Dia kata tak ramah nurse atau orang Tino kepakaran bahagian pemulihan dadah. Dia pergi buat di New Zealand. Ke specialist nurse bahagian pemulihan dadah. Siapa sini nak jadi nurse? Akak tanya mak adik belakang. Pekerjaan mulia nurse ni, betul tak? Boleh buat specialist. Anak jadi nurse. Anak jadi nurse, dia jadi nurse pemoti. Dia buat specialist bahagian rawatan dadah. Belajar di New Zealand balik, maka dia ditempatkan di penjara Pokok Senor sebagai nurse ni. Selama 8 tahun. Dia duduk besok dengan orang dadah. Dia kata mula-mula masuk dari jaga tu pesek. Sebab tengok orang dadah tu kan dia kata kita tak akan tengoklah keadaan lagu tu ya. Dengan kena kapok kena pulat dia kata pulat. Dengan pecuh habis dia kata ya mana bukannya warden kan warden tak apalah memang dia ajar pakai warden betul tak? Ya nurse. Pasal semua dia kata. Tapi lah ni dia buka satu pusat pemulihan rawatan dadah di sebelah Patani. Dekat yang dengan kita. Dia buka sana sebab ada tanah situ. Sebab dia nak rawat orang lah orang daripada Malaysia pun ada giata. Dia kata kalau budak dadah ni masa kita rawat dia, kita kena bagi ubat. Satu lagi kena makan berzak, sihat-sihat. Makan telur, makan seimbang, makan sayur, makan nasi. Sebab dia kata, bila rawat budak dadah ni, dia kata untuk buang otot dia daripada dadah kimia tu, darah-darah dia nak bersihkan balik daripada air ketung tu, dia perlukan sel-sel daging baru. Bila makan sihat, orang dadah dia makan tak? Buku kering. Dia mana makan? Dia makan kau tu dia. Betul tak? Otak dia kata betul. Dia kata paling kurang budak dadah ni 4 tahun. Dia dah rawat. Baru dia kata, hilang. Sebab dia duduk dalam darah benda tu. Dia duduk dalam seduk, dalam otak. Dia tukar otak. Dia kata tahun pertama baru kena mokpok yang baru dia kata. Tahun ketiga baru boleh mikir. Tahun keempat tu baru boleh hijau sikit dia kata. Tu royak-royaknya. Dia makan dalam. Tapi macam mana nak boleh? Makanan berzak tu penting. Jadi kita lah ni, lagu mana anak kita nak hilang stres, nak hilang nyakit. Masa nak habis dah. Jadi pendek sikit masa kan? Apabila makanan tu tidak sihat. Satu ulama sebut, nak beki manusia. Nak beki perangai. Mulakanlah daripada makanan. Makanan yang macam mana? Halalan, thayyiban. Dan kalau di rumah, siapa raja yang jaga makanan? Siapa? Siapa yang jaga makanan di rumah? Tapi kalau anak kita suka makan pelik-pelik, makan benda-benda proses, buah tak tahu mana, buah tak kenal dah, sayur tak kenal dah. Lagu mana budak tu nak sihat? Jadi puan-puan, nak suruh segar otak kita ni, pun kena makan sihat dengan halal. Tu cara dia. Sebab itu, rawatan, ubat jangan tinggal dia puan, letih ke apa jangan tinggal. Yang kedua, kaunseling psikologi. Kalau tak ada kaunseling, paling kurang lah. Saya nak berhabis dia. Kecek dengan saing, hak kita boleh cerita masalah kita. Siapa tua pun kena ada saing oleh Tino ni. Macam ni kan, jauh panuk. Tak keceknya siapa? Hak boleh harap. Paling kurang kena ada tempat kecek. Satu orang isteri, kalau tak boleh kecek dengan tak lelaki, dia jadi nak marah. Emosi. Tak lelaki tak sekecek dengan dia. Dia pun nak tubik. Luar tak boleh. Anak kecil. Tu jadi pelik. Pelanggan. Pak hijau pula. Dia cakap hijau je. Tekan. Balik jadi benda. Yang ketiga. Wajib bersosial dengan masyarakat. Buat tubik luar. Pergi patah.
Di kedai paling suka kali. Belilah. Saya mau nak beli kapal habis beli belakang. Oh, sejak lalu. Pada mem suka. Pada sosial. Di keduri. Mudah-mudah tadi. Yang tak suka ikut kita ke keduri. Paksa juga ke keduri. Dia kena kecek dengan orang tua. Sebab tu cara dia untuk healing. Yang keempat, spiritual. Semaya, puasa tu wajib. Lagi bagus semaya, lagi kuat dalamnya. Sebab hanya dengan akidah yang kuat akan memastikan dia ni tidaklah siapa kau perintah nak bunuh diri ke nak ambil nyawa. Saya tanya saya lah. Saya ni doktor, pakar. Saya kata dia buat apa ni doktor? Dia adik lah kan? Saya kata, apa tak punca-punca yang menyebabkan ada pasien awak ni tidak bunuh diri? Sebab ada pasien dia nak gelar nangis. Dia rasa siapa sangat dia gelar nangis tau. Budak-budak. Ataupun wanita ni nak pergi terjun jabatan lah, nak terjun bangunan lah. Lalu ni macam-macam. Buka gap lah. Apa yang menyebabkan orang ni walaupun dia tak sihat macam mana pun mental, tapi dia tidak ada fikiran ataupun dia tahan diri dia daripada cabut nyamuk. Dia kata kebanyakan dia tanya passion dia. Dia kata passion dia jawab gini. Saya takut kepada Allah. Allah kata haram bunuh diri. Sebab agama. Satu agama ni memainkan peranan yang besar untuk kesihatan mental dan emosi wanita. Bila agama tu sihat, amal ibadat kita boleh mikir betul, akidah boleh, kita boleh kontrol diri kita. Kita boleh kontrol? Bolehlah. Kita ke arah mental yang sihat. Lawet. Saya rasa sampai situ dah dulu. Kepak dah deh. Saya pun nak pergi ala ke Kuala Lumpur dah. Wallahu a'lam bishawab, tapi ada rezeki kita jumpa lagi. Saya harap petang ni saya cerita benda lain sikit lah. Yang mana puan-puan kena tengok diri, tengok anak-anak masing-masing, tengok diri sendiri. Tingkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan kita rawat cara agama. Itulah penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Hakim. Belawek dah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dapat gunakan ilmu yang kita dapat bertani untuk kita amalkan dalam kehidupan. Jadi Bismillah. Pada hari ini jom untuk baju